mengenai isu Palestin. Tu tajuk kitab dia. Haqaiqu Qur'aniyah haula al-qadiyati al-filastiniyah, fakta Al-Quran mengenai isu Palestin. Dalam beberapa bab dia sebut, antara bab yang disebutnya, disebut sini la naqulu daulah Israel. Jangan sesekali kita panggil negara Israel. Negara yang ada pada hari ini adalah negara haram Zionis. Dia tak sewi kita panggil negara haram Israel. Kenapa? Dia ada hujah dia, dia ada fakta dia. Kerana dia kata sini Yahudi telah memperalatkan nama Israel. Yahudi telah memperalatkan nama Israel. Mereka memperalatkan nama Israel untuk menunjukkan hubungan mereka dengan Nabi Israel alaihi salam dan agama baginda, sekaligus untuk menonjolkan dan bangunkan, mereka sandarkan kepada Israel, segala-gala kepada Israel. Pendek kata, Israel ini adalah nama Nabi. Nabi mana? Iaitu mengikut ulama-ulama tafsir, Israel ini adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Mengikut ulama-ulama tafsir, Nabi Israel ini kembali kepada Nabi Yaqub alaihi salam, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 93. Maka sebab itu penggunaan sebenar kepada negara haram Israel ini adalah negara haram Yahudi ataupun negara haram Zionis. Itu lebih tepat mengikut fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran. Maka sebab tu, apabila kita nak marah kepada Yahudi, apabila kita nak marah kepada mereka, jangan sesekali kita kata tentera Israel laknatullah. Jangan kita rayak tentera Israel laknatullah, kerana Israel itu adalah Nabi. Kita sebut tentera Yahudi Zionis laknatullah. Tu tak apa. Kalau kita nak marah sangat, kita kata hancurkan Israel laknatullah, tak betul lah. Kita kena baca hancurkan Yahudi Zionis, itu baru tepat berdasarkan kepada kajian ulama yang membawa kitab dia pada malam ini. Itu penggunaan sebenar sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama yang tulis kitab yang membawa pada malam ini. Okey, itu yang pertama. Mula-mula sekali kita kena jelas perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkenaan dengan negara Palestin. Disebut juga di dalam kitab yang Ambo bawa ni, dia kata negara Palestin ini sudah dimiliki oleh orang Islam sejak Nabi Ibrahim alaihi salam lagi. Maknanya Palestin ini adalah milik umat Islam sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Lama dah Palestin ini milik umat Islam, milik orang Islam, bukannya milik orang-orang lain, tetapi milik umat Islam, milik orang Islam sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita baca dalam sejarah, ianya diteruskan pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan diteruskan pada zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, sebelum diambil oleh musuh-musuh Allah Ta'ala untuk menjajah Palestin. Tetapi akhir sekali dibebaskan oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu pada masa itu, di bawah khilafah, di bawah khalifah Umar Al-Khattab dalam peperangan melawan tentera-tentera Rom. Kita baca dalam sejarah tahun 936 Masihi. Kemudian diambil pula oleh tentera-tentera Salib, maka dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan Hittin. Akhir sekali dijajah pula oleh tentera-tentera Mongol, maka dibebaskan oleh Sultan Qutus. Hak ni peperangan Ain Jalut. Jadi sejak daripada tu
bermulanya orang panggil 1948, maka jatuh ke tangan British, menyebabkan sampai ke saat ini Palestin tidak dapat dibebaskan. Kenapa 1948? Hak ni hamba nak cerita. Masa tu tahun 1897, 1897, satu pertubuhan telah ditubuhkan, ia nama Pertubuhan Zionis Antarabangsa. Dia panggil World Zionist Organization. Pertubuhan Zionis Antarabangsa. Dia telah ditubuhkan pada tahun 1897. Orang panggil pengurusi Zionis yang pertama bernama Ted Herzl. Dia telah buat satu muktamar pada tahun tersebut. Dia telah buat mesyuarat pada tahun tersebut dan telah buat resolusi pada tahun tersebut. Dia kata orang Yahudi mesti ada negara. Orang Yahudi mesti ada negara. Kerana orang-orang Yahudi ni tak ada negara. Ramai-ramai orang Yahudi di atas muka bumi ni dia tak ada negara. Mereka telah dihalau daripada negara-negara mereka diami. Mereka telah dibunuh. Mereka telah, orang panggil, telah diancam macam-macam kerana kejahatan yang mereka lakukan. Kita baca dalam sirah bagaimana Nabi SAW telah menghalau Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah dalam peperangan Khaybar. Nabi halau kerana Yahudi pada masa itu mereka nak bunuh Nabi. Mereka nak lempar batu daripada atas supaya jatuh kena kepala Nabi. Tapi malaikat Jibril royak kepada Nabi, Nabi sempat selamatkan diri. Ni kita baca dalam sirah. Ni orang jahat, ni orang Yahudi, mereka dihalau daripada negara-negara yang mereka diami. Maka bertaburan, orang-orang Yahudi ni bertaburan di atas muka bumi. Maka 1847, 1897, maka pengurusi Pertubuhan Zionis Antarabangsa, dia kata kita kena cari negara untuk orang-orang Yahudi kembali duduk dalam negara tersebut. Maka mereka telah memilih Palestin. Bila? 1897. Dia mesyuarat dah. Kita akan ambil Palestin untuk jadikan negara kita. Kita akan panggil orang-orang Yahudi masuk ke dalam negara Palestin. Maka 1901. Masa tu Palestin di bawah pemerintahan Turki Utsmaniyah. Turki di bawah pemerintahan Turki Utsmaniyah. Turki Utsmaniyah ni memerintah selama 925 tahun. 925 tahun. Khalifah dia ada 37 orang. 37 orang khalifah selama 925 tahun. Bila lama merintah ni, dia ada zaman kegemilangan dia, dia ada zaman kelemahan dia. Zaman kegemilangan dia pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Hak berjaya buka kota Konstantinopel. Hak tu orang panggil era kegemilangan. Orang panggil kerajaan Turki Utsmaniyah. Maka mereka mengalami zaman kejatuhan. Mereka mengalami zaman kegelapan. Maka zaman kelemahan dan juga zaman kegelapan itu kita lihat berlaku pada tahun 1516 sehingga mana 1917. 1516 hingga 1917. Ni zaman kegelapan mereka. Zaman kejatuhan mereka. Zaman kelemahan mereka. Kenapa mereka lemah? Disebut dalam buku, disebut dalam kitab, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab, punca kelemahan yang dialami oleh pemerintah pada masa itu kerana mereka benarkan kuasa asing untuk mencampuri urusan pentadbiran Turki Utsmaniyah. Pemerintah pada masa itu dia benarkan kuasa asing
Lebih tepat lagi British. Dia benar British masuk campur dalam urusan pentadbiran Turki Uthmaniyah. Siapa British boleh catur. Mu jadi khalifah, mu jadi khalifah, mu jadi khalifah. British masuk campur dalam urusan pentadbiran Turki Uthmaniyah, menyebabkan berlakulah kelemahan. Maka bila British masuk campur dalam urusan pentadbiran Turki Uthmaniyah, maka dia telah merancang lama dah untuk mendapatkan Palestin sebagai tanah, orang panggil negara mereka. Sebelum pada tu 1901 mereka telah buat satu perjumpaan pertama. Dia pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua 1901, minta dengan Sultan Abdul Hamid untuk bagi sekeping tanah di Palestin untuk orang panggil pelarian Yahudi berada di tanah Palestin. Sikit je, kecil je. Tetapi bukan minta saja, aku akan bagi bantuan kewangan kepada dia. Aku akan bagi piti kepada Turki Uthmaniyah. Tetapi ketegasan yang ada kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, dia tolak tawaran duit daripada Third Herzl ni untuk dapatkan sekeping tanah di kota Palestin. Dia tahu Sultan Abdul Hamid yang kedua, bilalah Third Herzl ni jumpa dengan dia tolak, maka dia akak satu peta. Dia kata, mu jangan ingat aku tak tahu. Mu akan jadikan Palestin sebagai negara haram kamu. Sultan Abdul Hamid ni tahu. Mu jangan ingat aku tak tahu. Mu akan jadikan negara haram Palestin ini sebagai negara haram kamu. Tak berjawab tak Herzl sebab dia tahu itu rancangan dia. Maka baliklah dia. Bila? 1901. Dia buat resolusi 1897. Maka dia tidak berputus asa. Zionis dia tidak berputus asa. Dia tidak duduk saja. Dia buat perancangan. Dia buat strategi yang orang panggil yang hebat, yang mantap, menyebabkan akhir sekali bila dia boleh campuri urusan pemerintahan Turki Uthmaniyah, maka dia kata dalam Turki Uthmaniyah ni adanya kepelbagaian bangsa. Adanya bangsa Turki, adanya bangsa Arab, adanya bangsa Kurdish. Maka kita nak biar demo ni lemah, kita kena laga-lagakan mereka. Kita kena lagakan bangsa Arab dengan bangsa Turki. Kita biar pok-pok ni balah sama-sama dia. Balahnya Turki, Arab, Turki, biar balah sama-sama dia. Kita kena bangkitkan semangat orang panggil kebangsaan dalam diri mereka, biar mereka ni perih sama sendiri. Barulah berjayanya agenda kita, baru berjayanya perancangan kita. Maka dia buat perancangan yang hebat. Dia buat perancangan yang teliti. Maka untuk bangkitkan semangat kebangsaan bangsa-bangsa yang ada dalam Turki Uthmaniyah, khususnya bangsa Arab, dalam buku menulis, dia telah berjumpa dengan pemerintah pada masa itu yang telah memerintah Tanah Hijaz. Dia jumpa dengan seorang pemimpin di Tanah Hijaz, nama dia Sharif Hussein. Kita boleh Google, buka Google, tulis Sharif Hussein, tubik gambar dia. Boleh tengok selalu gambar dia. Tanah Haram ni, orang panggil Tanah Haram ni ada dua pemerintah. Pertama di Tanah Hijaz yang dimiliki, yang diperintah oleh Sharif Hussein. Yang kedua nama dia Raja Abdul Aziz yang memerintah di Najd. Jadi British dia pergi jumpa dengan Sharif Hussein. Dia kata, aku akan bagi kuasa kamu memerintah di Tanah Hijaz. Aku boleh bagi kuasa kepadamu. Biar mu merintah tanah haram ni. Aku akan bagi kepada kamu kuasa.
Tapi yang menjadi penghalang kepada kamu adalah Raja Abdul Aziz. Dia inilah yang menjadi penghalang kepada kamu. Maka kamu kena hapuskan dia. Kamu kena berperang dengan dia. Mu jangan bimbang. Aku akan bekalkan senjata kepada kamu. Aku akan bagi bantuan kewangan kepada kamu. Aku akan bagi bantuan secukupnya kepada kamu. Maka bantuan yang diberikan adalah bantuan persenjataan. Bukan setakat senjata, dia bagi pula bulanan. Allowance bulanan sebanyak 200,000 pound sterling. Disebut dalam buku, disebut dalam kitab, 200,000 pound sterling. Bukan RM, bukan rupiah, bukan dolar, pound sterling. 200,000 pound sterling. Bayangkan pada masa tu nilai 200,000 pound sterling. Ambo Google tengok. Nak cari 2,000 pound sterling ni berapa RM. Ambo terang Google 13 hari bulan baru ni. Hari ni 21. 13 hari bulan baru ni ambo Google. 200,000 pound sterling rate tukar kepada RM. Tubik 100 juta 147,904 riyal 85 sen. Maknanya 1,147,000 tiap-tiap bulan. British akan bagi kepada kerajaan Sharif Hussein, tapi dengan syarat mu kena perang dan bangkitkan semangat Arab kamu, ataupun dalam buku dia panggil revolusi Arab. Mu kena bangkitkan semangat orang Arab lawan orang Turki. Mu kena bangkitkan revolusi Arab. Biar orang Arab ni semangat nak perang lawan orang Turki. Orang Arab ni orang mulia. Nabi pun banyak daripada keturunan kamu. Mu tak boleh tunduk kepada Turki Utsmaniyah. Dia orang Turki. Siapa dia ni? Maka orang Arab kena bangkit berlawan dengan orang Turki. Malangnya Sharif Hussein setuju. Setuju dia. Moga tiap-tiap bulan 1,147,000. Sesar dengan Sharif Hussein, British pula pergi jumpa dengan Raja Abdul Aziz. Dia pergi jumpa dengan Raja Abdul Aziz. Dia royak skrip yang sama. Dia royak benda yang tular. Dia kata, aku akan bagi kuasa kamu memerintah di tanah haram ni. Tapi penghalang kamu adalah Sharif Hussein. Dia hok halal kamu. Dia hok akan tetel kamu. Mu kena perang dengan dia. Mu jangan bimbang. Aku akan bekalkan senjata kepada kamu. Aku akan bagi duit bulanan kepada kamu. Aku akan biayai kerajaan kamu. Hok pentingnya mu perang dengan dia. Malangnya Raja Abdul Aziz setuju. Setuju, dua-dua setuju. Ni otak musuh Islam. Dia guna orang Islam, balah dengan orang Islam acah lebur, boleh ke dia? Dia pelaga Islam sama Islam, bila Islam ni acah, boleh dia. Mana bukti dia? Bila British jumpa dengan Sharif Hussein saat ni, bila dia jumpa dengan Raja Abdul Aziz, dua-dua ni tak tahu, British pergi jumpa. Maka akhir sekali, cerdik tak cerdiknya British pada masa tu, dia jumpa sama-sama dia. Dia jumpa sama-sama dia. British jumpa dengan Perancis, jumpa dengan Rusia. Dia jumpa sama-sama dia, dia bincang, dia buat pakatan sulit. Dia buat perjumpaan sulit di antara duta-duta negara, duta-duta British dan juga Perancis. Maka berlakulah perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Boleh Google dalam internet. Perjanjian ni sebab apa buat perjanjian ni? Kerana mereka nak bagi saka. Mereka nak mendapat faraid daripada kejatuhan negara Turki Utsmaniyah apabila perang sama-sama dia. Dia bagi selalu. Kalau Turki Utsmaniyah ni jatuh, maka Perancis, aku akan bagi kepada kamu negara Syria, negara Lebanon, negara Turki. Lepas tu perang orang panggil British pula, aku akan bagi kepada kamu Palestin. Aku akan bagi kepadamu Jordan, aku akan bagi kepadamu Baghdad.
Dia bagi sama-sama dia. Dia nak tunggu dua ni pergi, bila hancur kerajaan Turki Uthmaniyah, dia akan ambil negara-negara tadi. Maka berlakulah sebagaimana yang berlaku selepas peperangan dunia yang pertama. Maka 1918 jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah dan jatuhlah negara-negara tadi ke tangan Perancis dan juga tangan British, khususnya Palestin jatuh ke tangan British. Bila? 1918. Ini sejarah yang disebut dalam buku bahasa Melayu, yang disebut dalam kitab bahasa Arab, kelemahan dan juga kejatuhan Turki Uthmaniyah. Sebab apa? Kerana British nak negara Palestin. Bapa nak negara Palestin, nak jadikan negara haram mereka. Maka jatuhlah usaha mereka bila? 1897. Dan dengan kerja buat mereka, dengan orang panggil semangat mereka, 1918 jatuhlah Turki Uthmaniyah dan Palestin dimiliki oleh British. Ini sejarah yang tidak dapat ditutup. Sejarah yang tidak dapat dipadamkan dalam sejarah dunia. Kerana ianya menjadi tatapan dan juga bacaan orang-orang di seluruh dunia. Sukalah British. Sebab lama dah dia nak negara haram dia ni. Lama dah dia nak negara Palestin. Maka sukalah dia boleh negara Palestin. Maka apa yang berlaku? 1948. 1948 maka berlakulah orang panggil deklarasi Balfour pada tahun 1948. Deklarasi ini apa dia? British mengisytiharkan Palestin sebagai negara mereka. Ini secara official, secara rasmi. 1918 jatuh je, boleh ke dia. Tapi hak rasminya 1948. Dia isytihar bahawasanya Palestin ini negara mereka, negara haram Yahudi. Isytihar secara rasmi. Bila dia isytihar secara rasmi, Palestin ini milik umat, milik orang panggil bangsa mereka, maka berlakulah kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Zionis. Berlakulah kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Zionis. Kita lihat bagaimana tahun pertama 1948 bila dia isytihar negara dia Palestin ini sebagai negara dia, apa yang berlaku? Berlakunya Nakbah yang pertama. Nakbah ni maknanya pengusiran. Dia menghalau penduduk-penduduk asal Palestin. Orang Islam lah. Dia halau orang-orang Islam ni keluar daripada negara Palestin. Berapa ramai? 750,000 orang. Bukan 75 orang. Bukan 750 orang. 750,000 orang. Dia telah halau rakyat-rakyat Palestin keluar daripada Palestin. Sebab apa? Sebab dia panggil lebih kurang 700,000 Yahudi untuk masuk dalam kota Palestin. Dia panggil secara rasmi. Mana-mana Yahudi yang bertaburan di atas muka bumi ini, maka masuklah kamu ke dalam kota Palestin. Kita akan ambak tubik orang-orang Palestin, maka kita akan duduk di rumah-rumah dia. Berapa ramai dia panggil? 700,000 orang. Dia ambak tubiknya berapa ramai? 750,000 rakyat Palestin. Berlaku pula Nakbah yang kedua. Berlaku pula pengusiran yang kedua. Hak ni berlaku pada tahun 1967. 1948 dia ambak dah 750,000 tubik. 1967 dia ambak pula rakyat-rakyat Palestin ni keluar daripada negara mereka seramai 500,000 orang. 500,000 orang rakyat-rakyat Palestin dihalau keluar daripada kota Palestin. Sampailah ke saat ini mereka masih lagi diambak keluar. Hak pergi sehari dua ni dia nak suruh biar penduduk Palestin tinggal meninggalkan Gaza. Meninggalkan Gaza.
Biar mereka ni keluar daripada Gaza. Sebab apa? Sebab mereka nak menjayakan. Dia panggil deal of century. Gapo pula deal of century? Deal of century ni perjanjian yang berlaku pada 2019 di antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel iaitu Benjamin Netanyahu. Dia pakak dua orang ni untuk jadikan Palestin ini 100% milik Yahudi. Lah ni Gaza ada. Gaza sedang dimiliki ataupun didiami oleh penduduk-penduduk Palestin. Maka deal of century ni dia nak suruh penduduk-penduduk Gaza keluar daripada Gaza. Dia nak buat satu tempat baru. Dia nak letak satu penempatan baru untuk penduduk-penduduk Palestin mana? Di semenanjung Sinai, Mesir. Kita boleh baca dalam buku. Bahagian ni bukan bahagian rekod ni, bahagian fakta. Dan kerajaan Mesir bersetuju. Ni masalah juga Mesir. Mereka bersetuju. Mereka bersetuju untuk bangunkan Sinai. Dia bagi duit, bagi orang panggil bajet, bagi duit untuk bangunkan Sinai supaya Sinai ini dibangunkan. Akhir sekali diambak penduduk-penduduk Gaza keluar masuk ke semenanjung Sinai supaya mereka dapat menguasai 100% negara Palestin. Ini orang panggil deal of century. 2019 baru je. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Berigi Al-Qassam, tentera-tentera Hamas, dia mulakan serangan kepada Israel, kepada Tel Aviv 7 hari bulan baru ni untuk kita khabar. Untuk kita khabar, untuk kita cara balik, untuk kita cakna apa yang berlaku kepada mereka di sana. Dan deal of century ini hampir-hampir berjaya. Deal of century ini hampir-hampir berjaya. Dan satu lagi yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang kita sangat orang panggil sedih, iaitu dia panggil tatbi'. Dia panggil normalisasi. Lah ni negara-negara Arab sedang melakukan sebelum tertentunya Tufanul Aqsa sehari 2 7 hari bulan ni telah berlakunya normalisasi Israel di antara Yahudi, di antara Israel, negara haram Israel, negara haram Zionis dengan negara-negara Arab. Antara negara yang sudah buat normalisasi iaitu Mesir pada tahun 1978. Yang kedua negara Lebanon 1983. Lepas tu 1994 Jordan. 2020 EAU, Emirat Arab Bersatu. Lepas tu Morocco, lepas tu Bahrain, lepas tu Sudan. Hak terkini Arab Saudi. Arab Saudi alhamdulillah. Bila berlakunya Tufanul Aqsa sehari 2 ni, dia batalkan normalisasi dia. Alhamdulillah. Tidak nyanyi kita. Nyanyi kita kalau dia kena faham normalisasi ni maknanya dia mengiktiraf Israel ni sebuah negara yang merdeka. Akan ada kedutaan dalam negara-negara tersebut. Dia akan ada kedutaan dia. Kalulah orang panggil Arab Saudi ni bersetuju, tak tahu dah ni letak mana, Mekah ke Madinah ke kita tak tahu. Tapi disebabkan berlakunya Tufanul Aqsa ni, maka Raja Salman, orang panggil MBS, Muhammad bin Salman ni telah batalkan orang panggil normalisasi perbincangan dia dengan donor bukanlah negara Joe Biden lah. Jeng Joe Biden. Dalam ucapan dia kata, disebabkan hak ni lah Arab Saudi telah batalkan normalisasi dengan negara aku. Joe Biden dalam ucapan dia. Sebab itulah Hamas bukan dia tak tahu akan berlakunya perang yang besar dengan Zionis, tapi nak suruh orang Islam ni khabar. Banyak dah negara-negara Arab yang sudah buat normalisasi dengan Israel, dengan Zionis, alhamdulillah. Negara kita tak. Negara kita tak ada kedutaan Israel, tapi negara hamba sebut Mesir, Lebanon, Jordan, UAE, Morocco, Bahrain, Sudan,
dia akan jadi ke arah tu, dia akan ada kedutaan Zionis sana. Seolah-olah negara Arab ini mengiktiraf kewujudan negara haram mereka. Mana boleh? Mana boleh? Kerana Palestin ini milik umat Islam, milik orang Islam. Sebab itulah kita yang berada di tempat kita, doa jangan putus-putus. Doa kita kena baca sama-sama, solat hajat kena sama-sama, orang panggil kunut nazilah kena sama-sama. Biar Allah Ta'ala kuatkan semangat orang-orang Palestin yang berada di sana. Biar Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada mereka, bagi istiqamah kepada mereka, bagi kemenangan kepada mereka. Sebab kita nak pergi sana, kita tak mampu. Kita nak pergi sana memang kita tak mampu. Sebab ambo ni takut mati. Kalau orang we take it free ke Palestin, ambo tak segi, ambo takut mati. Jadi bila kita ni takut mati, maka kita hantarlah sumbangan. Kita hantarlah doa. Kita hantarlah apa saja supaya Allah Ta'ala kuatkan orang panggil penduduk-penduduk Palestin untuk berhadapan dengan Zionis laknatullah. Alhamdulillah. Kita tengok kemarin sempadan Rafah di Mesir sudah dibuka. Bantuan-bantuan kewangan, bantuan-bantuan makanan sudah masuk melalui sempadan Rafah, melalui jalan darat Mesir. Alhamdulillah. Baru ni bekalan elektrik tak ada. Bekalan makanan putus. Tak ada kau satu. Rakyat-rakyat yang berada di sana, dia nak update. Dia nak update. Orang panggil gapo yang berlaku di sana, terpaksa ambil bateri kereta. Hospital dibom. Nak operate kena buka lapu telefon. Nak operate. Bayarlah adik kakak. Saudara kita di sana. Bangunan dibom. Hospital dibom. KJS apa? Zionis laknatullah. Dia serai orang awam. Dia bunuh kanak-kanak. Dia bunuh wanita. Tak sama dengan tentera Hamas. Tentera Hamas dia tak bunuh kanak-kanak. Dia tak bunuh orang tua. Dia tak bunuh wanita. Dia hanya fokus kepada orang panggil tentera-tentera. Orang panggil kubu-kubu tentera. Kemah-kemah tentera. Turus-turus tentera. Ni Hamas. Tetapi Zionis laknatullah, dia bom sekolah. Dia bom hospital. Dia bom masjid. Ini kejahatan yang dilakukan oleh Zionis laknatullah, yang kita sebagai orang Islam, kita jangan berpeluk tubuh. Akhir sekali, kok mana-mana pun, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Hak tu keyakinan kita. Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Berlawan dengan orang Yahudi, itu perkara yang pasti. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Tidak akan berlakunya kiamat kecuali orang-orang Islam ni akan perang dengan orang-orang Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun. Maka orang Islam akan bunuh orang-orang Yahudi hatta yakhtabiul yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar. Sehingga mana orang-orang Yahudi akan bersembunyi di belakang batu dan juga pokok-pokok. Fayaqulul hajaru wasyajaru, maka pokok-pokok akan bercakap. Batu-batu akan bercakap, ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtuluh. Wahai orang Islam, wahai hamba Allah, belakang aku ni ada orang Yahudi, mari mu bunuh dia. Illal gharqat, kecuali pokok gharqat, fa innahu min syajaril yahud, kecuali pokok gharqat, kerana pokok gharqat ni pokok orang Yahudi. Pokok gharqat ni kalau kita mudah nak faham, pokok ru. Tengok pokok ru, itulah pokok gharqat. Orang kata pokok Krismas. Jadi ni berlaku di akhir zaman. Batu akan kecek, pokok akan kecek. Orang Yahudi duduk belakangmu ni, maka mari bunuh dia. Ni akhir zaman. Bila akhir zaman? Apabila turunnya Nabi Isa alaihi salam. Apabila munculnya Imam Mahdi. Masa itulah tentera-tentera Islam berjaya mengalahkan tentera-tentera Yahudi. Walau bagaimanapun, hak ambo sebut tu lambat lagi. Jadi kita lah ni, nak tunggu masa tu, kita jangan berpeluk tubuh. Kita kena banyakkan berdoa kepada Allah
banyakkan orang panggil munajat kepada Allah, semaya hajat kepada Allah sebagaimana takdilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi bantuan dan kemenangan kepada penduduk-penduduk Palestin, kepada pejuang-pejuang Hamas, kepada Brigade Al-Qassam, supaya mereka istiqamah berlawan dengan Zionis. Akhir sekali keajaiban dan pertolongan daripada Allah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada orang Islam yang tak cara, yang tidak cakna kepada saudara-saudara dia yang berada di sana. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang tidak seberapa ni, mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita, menambahkan lagi semangat kita dan kesedaran kita untuk kita cakna dan juga cara dengan apa yang berlaku kepada saudara kita yang berada di sana. Amo minta maaf sebab terlanjur sikit masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati pertemuan kita. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafra wal munafiqin was sahyuniyah. Allahumma dar min a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله